masih baru lagi, masih permulaan dalam kitab ini, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Surat 25. Pada bulan yang lepas, sebelum akhir tu, kita sudah pun sedikit membaca terjemahan daripada doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa azzamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan Ibrahim muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila al-muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Yang maksudnya, artinya, segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Telah berpagi-pagi kami, dan telah berpagi-pagi, yakni telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat keikhlasan, dan di atas segala dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Ini kita sunat kita baca apabila kita bangun tidur. Jadi kalau panjang, dulu saya pernah sebut, kita photostat, tampallah kat dinding. Kalau yang nak pendek sekali, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling pendek lah. Paling tidak kita bangun sudah menyebut Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sama-sama baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Paling tidak kita baca yang itu paling pendek lah.
Tapi kalau kita nak panjang lagi, seperti yang disyaratkan dan ditulis dalam kitab ini oleh Imam Ghazali, bagus kita membacanya dengan yang panjang ini. Tak hafal tak apa, dia boleh baca. Sekarang kalau saya akad nikah untuk majlis pernikahan, saya dah buat teks siap-siap, baik pada wali, baik pada pengantin lelaki. Jadi tak perlu dia nak apa-apa kena 2-3 kali kan. Saya kata baca je. Yang penting dia faham apa yang dia baca, dan saksi dengar jelas nyata apa yang diucapkan. Ni kadang aku terima nikah berapa kali sebut tak habis-habis. Jadi baca senang. Jadi tak ada masalah kita membaca, tak ada masalah. Bukan mesti kita menghafal. Tapi kalau yang pendek ni sangat perlulah kita cuba melatih untuk kita menghafal. Sebab yang pendek-pendek ni kalau tak hafal, rugilah pula. Kalau panjang tu munasabahlah dengan panjangnya kita nak menghafal dan sebagainya. Tapi ni pendek, tak ada masalah, kita boleh menghafal. Apabila engkau memakai pakaianmu, maksudnya bila kita bangun tidur, kita nak sarung baju lah mungkin, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. Artinya setelah kita bangun baca doa, dulu biasanya tandas dia jauh, dia bukan berada dalam satu bilik. Jadi bila keluar mesti pakai baju. Takkan kita berbogel lah, maksudnya tiba-tiba nak keluar. Kalau sekarang dalam bilik kita bertutup, bilik air dekat, itu ada masalah lah dalam bilik. Oleh kerana dulu keadaannya begitu, jadi turutannya yang diberi maklum ginilah. Maksudnya kita nak ke tandas luar sana, kena pakai baju lah, kena ni. Jadi sewaktu kita memakai baju, kerana pakai baju itu adalah perkara yang baik, bahkan menjadi wajib, kerana menjunjung perintah Allah SWT menutup aurat, maka kita niatkan lillahi ta'ala, supaya pekerjaan kita, amalan kita ini semua kita pastikan dia berpaksikan kepada kerana Allah. Kita nak menulis kerana Allah, nak membaca kerana Allah, nak berjalan jauh musafir kerana Allah. Jadi setiap gerak-geri laku kita itu dinilai keikhlasan kita dan dinilai daripada niat kita. Innama a'malu bin niat. Setiap pekerjaan itu dengan niat. Jadi bila kita niat dengan yang baik, maka ia dapat pahala. Bahkan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niat baik dapat pahala walaupun belum lagi melakukan. Kalau sudah melakukan, pahala lagi. Jadi bertambah-tambah pahalanya. Jadi kalau kita sudah belajar ni, sentiasa ada niat-niat, cita-cita yang baik, supaya kita sentiasa ada pahala. Jadi bila kita dapat melakukannya, tambah lagi pahala. Bahkan kalau kita berniat jahat, belum dapat dosa lagi, sudah melakukan,
confirm, maknanya kita memang jelas melakukan kesalahan itu dengan faham kita, dengan tahu kita, barulah kita mendapat dosa. Tapi ada perbezaan lah. Kalau di tanah haram di Mekah, Madinah disebut tanah haram, maksudnya dia ada peraturan-peraturan tertentu yang tidak terdapat di tanah halal. Umpamanya nak cabut pokok, nak memotong pokok, nak membunuh binatang dengan sengaja, itu tak boleh. Di tanah haram. Di kawasan itu, maknanya sempadan di dalam kawasan tanah haram itu, bila kita berniat untuk melakukan dosa saja, sudah dapat dosa. Dia berbezalah dengan tanah halal. Kalau tanah halal kita niat dosa, berniat untuk melakukan dosa, belum dapat dosa lagi. Jadi ada perbezaan di situ. Ini supaya kita ingat, supaya kalau nanti pergi menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, kena berhati-hati dengan niat yang jahat. Walaupun niat jahat di tanah halal belum dapat dosa lagi sebelum melakukannya, tapi di sana sudah pun mendapat dosa. Jadi kita lazimkan di sini, setiap perkara yang kita nak lakukan, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bercita-cita untuk melakukan kebaikan. Jadi pakai baju pun begitu juga, kerana perintah Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas. Jadi selepas bangun, ialah ni kalau kita bayangkan, kalau kita rumah kampung dulu, bila airnya di luar, kita pakai sarung supaya tak nampak berbogel, dan kita terus masuk ke tandas. Masuk tandas pun ada adab-adab dia. Apa dia? Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Maksudnya kita nak masuk tandas saja, masuk kaki kiri. Jadi macam mana? Memang kena ingatlah dalam kepala, kena berfikirlah. Maksudnya umat Islam ni diajar untuk sentiasa refresh, sentiasa menyegarkan pemikirannya. Bila nak masuk tandas, langsung ingat kat dalam kepala kita, kena kaki kiri dulu. Dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukan kakimu yang kanan. Nak keluar, kaki kanan. Ini ada juga orang buat kajian, ialah dia berkaitan dengan imbangan badan dan sebagainya. Jadi perkara itu, mungkin kebaikan yang Islam buat ni pasti ada dia punya manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau dikaji, diteliti, disusuri, memang adalah kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau kita faham sudah dengan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, bila masuk saja ke tandas, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, sudah dapat pahala. Ittiba' Rasul, maksudnya kita ikut Rasulullah SAW. Jadikanlah amalan itu. Jadi kita tidak bergantungan kepada kebaikan yang ada semata-mata. Jadi kita kebergantungan untuk menunaikan amalan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syariat ini dia tidak lari taat Allah, taat Rasul, dan mengikuti syariat-syariatnya. Dia tak lari begitulah.
Begitu juga kalau kita faham taat Rasul, dia mesti taat kepada Allah juga dan mentaati syariatnya. Kalau kita taat kepada Allah, begitu juga kita mesti taat kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Kalau kita taat pada syariat pun begitu juga, mesti taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat pada syariatnya. Dia tiga-tiga ni kalau kita bahas masuk itu juga. Jadi kalau kita beramal pun kerana Allah SWT sudah memadai. Bukanlah maknanya sekarang ada kajian-kajian kita sembahyang, rukuk, sujud, dari segi sains banyak kebaikan-kebaikannya rupanya dalam imbangan-imbangan badan. Tapi kalaulah kita maksudnya berniat kerana sembahyang itu boleh menjadikan kita sihat, berniat kerana sembahyang itu boleh mencegaskan badan, jadi larilah kita punya nawaitu tadi, niat tadi. Sedangkan amalan itu telah pun disyariatkan kepada kita dan diminta untuk ikhlas. Jadi bukan kerana itulah kebaikan itu semata-mata. Kebaikan ini mengiring. Kita buat, dia akan mengiring dengan diiringi dengan kebaikan. Jadi itu kena ingat, masuk tandas saja kaki kiri, keluar kaki kanan. Nanti kita belajar pula adab masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Dia berlawanan lah. Jadi bila masuk saja masjid, kita punya dah otak pun terus gini, macam kita nak naik kereta lah. Kita belajar sekolah memandu, kena pakai tali pinggang keledar, tengok cermin betul tak betul, tengok cermin kiri kanan, macam itulah. Jadi otak kita jalan. Bila nak memandu, tengok nak pakai gear berapa, 1, 2, 3. Sama juga kalau kita beramal pun begitu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Maksudnya tidak dibenarkan masuk bawa yang ada tulisan Allah, ada tulisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang secara sengaja dan secara menjatuhkan martabatnya. Dia ada hukumnya berbeza-beza nanti, sehingga boleh jadi murtad, wal iyazubillah. Kerana kalau kita memperhinakan nama Allah, nama-nama Nabi, itu memperhinakan agama dan boleh jatuh murtad. Dia bergantung kepada niat. Sebab tu contoh, kalau duit tu duit Arab Saudi, dia punya bendera memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada copnya apa semua, Allah Muhammad contohnya. Takkan kita nak tinggal duit tu kat luar. Dalam situasi dia ada perbezaan lah, yang itu tidak termasuk dalam yang hukum ini. Contohnya kalau dia polis, dia askar, tu topi dia tu kat logo dia ada Allah Muhammad, takkan dia nak tinggalkan baju dia, tanggal baju kan ada lambang kat paku dia. Itu istisna lah, maknanya terkecuali. Tapi kalau dia berniat memang dia nak merendahkan lambang logo itu yang ada tulisan Allah dan Muhammad, dia hukum yang lain pula. Satu hukum yang lain. Dia berbeza lah.
Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Ini sunat kita tutup kepala dan kita memakai selipar, memakai tapak lah, maknanya beralas kaki kita. Jadi kalau ahli sains dia kerana bila kita pijak kawasan itu mempunyai kuman yang banyak, boleh masuk ke dalam celah-celah kaki. Tapi kalau kita berniat kerana kita nak menjaga kesihatan semata-mata, habislah pahala, tidak ada. Jadi kita nak tekankan juga di situ ialah kita beramal tu lillahi ta'ala, bukan kerana kebaikan-kebaikan nanti. Kebaikan itu menyusul kemudian. Yang kita buat ni, kita dahulukan, ia adalah syariat daripada Allah SWT. Maknanya kita diminta untuk ikhlaskan diri. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa. Bismillah, a'udzu billahi minar rijsi najis al-khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Artinya, dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis, yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Jadi kita baca doa ini. Jadi dalam kitab ni mengajar amalan-amalan, doa-doa, supaya kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila doa ni maknanya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika engkau keluar dari tandas, hendaklah engkau baca Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni wa abqa ala ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Jadi kita minta doa, minta keampunan kepada Allah SWT, ampun, dan kita sebut Alhamdulillah kerana telah menghilangkan barang yang telah pun menyakiti kita. Artinya mungkin dengan najis tu, kalau kita simpan lama, dia akan jadi menyakiti badan. Tapi Alhamdulillah dapat buang, dapat menghilangkan najis tersebut, dapat menghilangkan kotoran tersebut, dan mengekalkan barang yang memberi manfaat kepada daku. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Jadi apa dia barang yang perlu disediakan? Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Dan hendaklah engkau beristifrak, yakni melawaskan daripada air kencing. Jadi yang diperlukan itu ialah untuk alat beristinja, umpamanya air, umpamanya benda yang kesat, batu yang mempunyai penjuru, yang bukan tumpul, yang agak yang dia dulu, katakan kita buang air besar, dia keluar ada lebihan di dubur itu, jadi membersihkan itu
perlu ada barang untuk dibersihkan. Itu namanya istinja. Istinja membersihkan selepas kita buang air, kita buang air kecil. Jadi mesti ada barang yang kesat ataupun air. Jadi benda itu mesti dibawa sekali lah. Kalau kita tak bawa, bayangkanlah kalau kita tak bawa, lepas saja berkadak hajat, payah kita nak ambil air jauh kan. Dulu punya cerita lah. Sekarang ni bila air dalam tandas tu sudah ada pipe. Ini kalau yang dulu, macam mana tu? Baru nak pergi berjalan, nak cek air, najis dah dekat tubuh. Jadi sebab tu dia suruh bersedia awal, bawa sekali. Jadi kalau buat bilik air, bersedia awal dengan paip air. Begitulah maksudnya. Sekarang dah dengan paip air lah. Jadi kalau kita dulu rumah kampung katakan, tandasnya di luar, air perigi ataupun air kolam, maknanya beli dulu dah siap-siap isi air, bawa ke tandas. Artinya itu pengorbanan, persediaan. Istibrak maksudnya melawaskan, berdehem lah. Berdehem itu juga dianjurkan, maksudnya disunat dilakukan. Daripada air kencing dengan cara istibrak, melawaskan air kencing dengan kita berdehem tadi, dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Maksudnya tadi bila kita nak menyucikan tu paling kurang 3 kali ataupun ganjil-ganjil. Jadi kalau batu tu ada 3, bolehlah satu bersihkan. Ataupun batu itu mempunyai penjuru-penjuru. Penjuru ni kita bersihkan, kemudian penjuru satu lagi. Tapi ini semua, ini zaman sudah dah berlalu lah perkara-perkara ni. Tak apalah kita hanya mengandaikan kalau menggunakan barang-barang alami, maknanya yang sedia ada lah, maknanya semula jadi. Sekarang kita air dah masuk dalam tandas. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai. Yani ini kalau tanda yang ini maksudnya daripada penterjemah, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia menyimpulkan atau memberitahu supaya tidak tercium baunya dan tidak dengar bunyinya. Bunyi kalau nak buang air besar tu macam-macam bunyi bila keluar kan, dengan dentuman kentutnya dan sebagainya umpamanya. Jadi dia tak maulah kalau kita tengah tak ada kawasan lain, padang kan, kita dekat dengan orang ramai pula, tak boleh. Maksudnya kena cari yang jauh-jauh. Dulu kalau orang yang di tepi pantai, dia dekat-dekat dengan air lah, macam tu lah, berselubung dengan kain. Kalau di kawasan kebun ketah, biasanya persediaannya termasuk dengan membawa cangkul. Dia cangkul dulu. Kegunaan dia apa? Ada lubang. Najis tu kalau masuk dalam lubang itu, kemudian dia timbus balik supaya tak, bau itu tidak adalah masuk selepas itu. Tidaklah maknanya
akan mengeluarkan bau yang tidak disendangi lah. Ni dulu-dululah ada keadaan itu berlaku, sehingga berlaku zaman wabak taun ke begitulah, sehingga pihak kerajaan melalui ketua-ketua kampung, melalui Kementerian Kesihatan memberi kesedaran perlunya tandas. Dulu tak ada di kampung-kampung ni, ceritakan kampung lah. Tak tahulah zaman ni dilalui oleh para berjemaah ke atau tidak, wallahu alam. Tapi memang dulu-dulu ada berlaku sebegitu. Saya ni teringat kepada arwah datuk saya lah. Jadi waktu tu memang paip belum ada, dia guna pakai parit je, air ataupun kolam lah. Jadi bila ketua-ketua kampung ni, atuk saya tu ketua kampung, jadi suruh setiap rumah tu untuk membina tandas. Jadi tandas tu, mangkuk tandas itu diberikan oleh pihak kerajaan, dibagi seorang satu rumah satu mangkuk tandas. Jadi bina lah. Ada juga yang menentang, bayangkanlah, ada juga yang tidak mahu buat. Dia mungkin dah terbiasa, dia tak mahu buat, menentang. Banyak susah juga maknanya jadi ketua kampung ni. Banyak-banyak tu ada juga tak suka, maknanya tak nak buat tandas. Kaedah tandas tu dah diberitahu, buat jadi buat satu kolam dulu, buat satu tebuk lah. Jadi penyalurnya terus masuk ke dalam lubang tersebut, baru dirikan, buat tahu atap dan sebagainya, gitulah. Dan dia tak adalah terbuka, jadi ada bila masuk macam cerita Piramli punya, tunggu lama kan, ada pedok tandas kan, begitulah. Jadi ada yang tak setuju. Bayangkanlah, benda free, dapat free, bukan tak dapat free, tapi ada yang tak setuju. Jadi itu biasalah. Sampailah saya, ini cerita kalau ke kampung tu, sampai melihat adanya masuk tiang lampu, sampai ada masuk paip, sampai masuk jalan betar. Jadi benda-benda tu zaman saya tu zaman kecil lah. Jadi munasabah lah, jadi ketua kampung ni, dia punya tanggungjawab pun berat juga. Dan dari sudut yang kita pelajari ni, jadi kita dapat memahami, kalaulah tempat-tempat yang belum ada keadaan tersebut, Islam telah memberi panduan. Kalau tempat yang lapang, bagaimana? Dia kena jauh dengan orang ramai, dan hendaklah engkau menghadap kepada suatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Kena cari tempat yang boleh jadikan dinding, supaya orang tak nampak lah, tu istilahnya. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk, dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Ini pun tidak boleh menghadap arah kiblat. Jadi ada pertanyaan juga, tandas rumah dia dah beli, rumah-rumah yang dah dibangunkan ni lah, dia tandas dia menghadap ke arah kiblat dia je. Jadi dia tak ada nak ubah. Jadi yang dimasukkan dalam kitab-kitab yang kita bicarakan ini bila dia lapang, maksudnya dia tidak berdinding, itu tidak boleh lah. Itu tidak boleh.
Tapi kalau dia berdinding kan, tandas tu kan berdinding, tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Dia terkeluar lah daripada apa yang kita pelajari ni. Ini yang keadaan yang lapang. Matahari dan bulan, menghadap ke matahari, menghadap ke bulan waktu dia nak qada hajat itu. Ini pun perbahasan yang samalah dengan kawasan yang lapang itu, yang tidak berdinding. Dan janganlah pula engkau membelangkangkan yang demikian itu. Maksudnya menghadap kiblat pun tidak boleh, membelakangkan kiblat pun tidak boleh. Itu maksudnya. Dan janganlah pula engkau membelangkangkan yang demikian itu. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang. Maksud air yang tenang ni, air tidak mengalir dalam kolam, dalam perigi, dalam lombong, tidak boleh. Tapi kalau air tu mengalir di sungai, di parit, dia tidak ada masalah lah, tak termasuk dalam yang kita bahaskan ini. Atau di bawah pokok yang berbuah, pokok tu tengah berbuah, tak boleh lah. Apatah lagi kalau pokok tu pokok durian, lagi tak boleh. Buat jatuh dalam durian tu berat, berduri pula kan, kena sakit. Sedangkan orang yang nak cari durian tu, ni di kampung saya tu dia banyak durian lah. Nak mencari durian tu pun pakai topi keledar. Bayangkan, sebab takut terkena kepala. Apatah lagi yang cerita ni lah. Maknanya kita tak boleh pada hajat di bawah pokok yang berbuah. Dan jangan pula di dalam lubang. Dalam lubang ni, masuk lubang ni bukan lubang yang saya maksudkan tadi, bawa cangkul buat lubang. Itu lubang juga. Ni yang sedia ada lubang, yang tiba-tiba ada lubang. Sebab kadang-kadang itulah tempat binatang masuk. Umpamanya biawak, ular kadang-kadang bersarang di bawah lubang. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Jadi cari tanah yang meresap air bila nak membuang air kecil. Atau di tempat bertiup angin. Kena pastikanlah maknanya situ bukan angin lintang lah. Kalau tak habis nampak baju pakaian, habis kena dengan air kencing yang dicurahkan. Kerana ditakuti bahawa engkau akan terkena percikannya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amata azabil qabri minhu. Artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati bersuci daripada najis. Riwayat Daruqutni daripada Anas radhiyallahu anhu. Wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.